Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yus Ija, Wais Karni, Faizatun, Kamar Ridwan, Huzain, Ikma, Wan Nur Anis, Azmi Suratman, Masya Allah, Nur Syahirah, Muhammad Zaidi, Ina Azmaliza, Nur Jannah Abdul Wahab, Firdaus. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala sayangi sekalian, Siti Hajar, Kak Lai, Kamal Hassan, Aniza. Jadi dalam hidup kita, tujuan hidup kita ni cuma satu, kita nak Allah sayang kita. Kalau kita dapat Allah sayang, kita dapat segala-galanya. Kalau Allah Azizul Fauzi, selamat malam, selamat semuanya. Kamar Ridwan, Faz Hasni, Dirus Mahyu, Masya Allah. Ashraf Syamsul Azlan, ni ambil gambar ni, Terror, Ridwan dengan Ashraf ni yang tukang ambil gambar, selalu pergi bantuan. Zampersi ni ada kedai nasi goreng Minang. Azizul kerja ngajar training angkat berat. Aziz. Jadi Syahril Osman, Ustaz Zul Hazwan, ni ustaz yang selalu jadi imam masa bantuan, penceramah terkenal, terhandal dan semua sekali lah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala sayangi sekalian, dalam hidup kita ni, kita cuma nak Allah sayang kita. Nabi SAW masuk rumah Nabi ni kecil, sempit, gelap. Bila Nabi SAW nak masuk rumah, kena tunduk. Nak solat malam, kena ketuk kaki Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha lipatkan kaki, baru Nabi SAW dapat sujud. Rumah Nabi kecil, sempit, gelap. Bukan sebab miskin, Nabi kaya, tapi kekayaan digunakan. Ajai Ahmad, Masya Allah, ni orang kanan ni, yang ketua bantuan selalu, dan semua sekali lah, Nur Syafirul, Nohi, jadi Mi Ali. Jadi dalam hidup kita ni, Nabi SAW kaya, tapi kekayaan Nabi SAW digunakan untuk menolong dan berkorban untuk manusia lain. Walau rumah Nabi kecil, sempit, gelap, Nabi SAW bahagia. Dan Nabi SAW bawa bahagia tu dalam hati, sebarkan kebaikan, kebahagiaan tu pada semua manusia dalam dunia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tak ada siapa yang boleh beri bahagia melainkan Allah SWT. Jadi dalam hidup, walau PKP kan, ni musim PKP, musim apa dipanggil darurat, musim semua orang duduk kat rumah, pening kepala nak buat apa, buntu, boring, ada yang bosan, ada yang sakit jiwa, ada yang hilang kerja, ada yang rasa tekanan, ada yang kerja makin bertambah-tambah, yang kerja hospital pula macam gila kerja, teruk kerja, siang malam kan, kita baca-baca kesusahan mereka. Dan semua orang macam-macam ujian yang mereka lalui. Ada orang kehilangan orang yang disayangi, ada orang hilang orang tersayang. Jadi bagai-bagai ujian datang sekarang dan kita rasa tertekan. Kita kenang pula ni macam setahun pula COVID ni kan. Itu dah setahun ni, macam setahun lagi. Macam pejam celik, rasa baru bulan Mac 2020. Ini dah masuk Januari 2021. Dan kita rasa macam tak habis-habis ni, macam matilah, habislah. Untuk tu jangan tunggu COVID habis untuk kita bahagia. Dan jangan tunggu PKP habis baru kita bahagia. Jangan tunggu bila ke, darurat ke tak darurat ke. Jangan tunggu waktu yang memberi kita bahagia. Bahagia ni bukan esok, bahagia bukan tahun depan. Bahagia bukan bila dapat apa yang kita nak. Bahagia bila bukan bila dunia ni mengikut kehendak kita. Bahagia ni bukan pada luaran. Bahagia ni cucu liu. Bahagia ni daripada hati kita sendiri. Untuk tu jangan bergantung masa. Jangan rasa selagi tak habis PKP, selagi tak bahagia. Jangan tunggu habis nanti apa dunia Malaysia darurat ke tak darurat ke. Jangan tunggu waktu buat kita bahagia. Jangan tunggu dapat apa yang kita nak.
Tak ada siapa boleh beri bahagia melainkan Allah. Dunia dan akhirat ni Allah yang punya. Kita pun Allah punya. Saya nak cakap ni pun dengan izin Allah SWT. Jadi seluruh dunia ini Allah yang punya. Allah yang pemilik segala-galanya. Pemilik bahagia, pemilik gembira, yang pemilik segala masalah, yang mempunyai segala penyakit dan yang akan menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang berkuasa melainkan Dia, melainkan Allah. Kerana itu, kalau dalam hati kita bulat keyakinan kepada Allah dan benar-benar meyakini kebesaran Dia, kekuasaan Dia, seluruh kerajaan dunia ni adalah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan punya kuasa. Malaysia Allah punya, Amerika Allah punya, Jerman, China Allah punya, COVID pun Allah punya, apa sakit datang lagi pun Allah punya. Semua perkara dalam dunia ni adalah ilmu Allah SWT. Dalam ilmu pengetahuan Allah SWT. Jadi semua sekali Allah yang punya. Untuk itu Allah nak beri seseorang bahagia, tak perlukan pada masa. Allah nak beri seseorang tu bahagia, tak perlu masalah dia selesai dulu. Untuk beri seseorang bahagia, bukan tunggu habis PKP. Nak datang bahagia, bukan tunggu hilang COVID-19 ni. Nak datang bahagia, bukan bila dapat apa yang kita nak. Bukan bahagia tu bila kita sihat, dapat apa yang kita nak. Bukan. Bahagia tu bukan dekat jalan, bukan kat luar, dekat mana-mana. Bahagia tu dekat hati kita sendiri. Bahagia tu dalam hati kita. Tahu tak siapa boleh beri bahagia? Hanya Allah SWT. Untuk itu, keyakinan kita, pergantungan kita kepada Allah. Dan pergantungan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita yakin yang beri bahagia, beri gembira itu ialah Allah, hati kita rasa tenang. Jadi tak ada siapa boleh buat apa melainkan Allah. Semua yang kita nampak makhluk ni tak boleh beri bahaya, tak boleh beri sakit, tak boleh beri sihat, tak boleh beri takut, tak boleh beri hina, tak boleh beri mulia, tak boleh beri apa yang kita nak, tak boleh buat apa-apa. Yang buat semua ialah Allah SWT. Untuk itu, jangan kita dalam hati, jangan terkesan selain daripada Allah SWT. Kita lalu hidup dalam dunia dengan ikhtiar, dengan usaha. Dan usaha ni ada dua. Satu zahir, satu batin. Daripada kecil saya belajar. Dia kata satu asbab, satu lagi a'mal. Satu asbab, satu a'mal. Asbab ni usaha zahir yang mesti diikuti syariat dunia, perintah Allah SWT. Dan mengikut cara yang betul dengan apa-apa yang dinasihati. Tapi satu lagi dipanggil a'mal. A'mal ni yang boleh mengubah apa saja. Dalam Quran kata, kalau orang beriman dan beramal soleh, Allah akan buka keberkatan langit dan Allah akan buka keberkatan bumi. Kalau manusia beriman dan beramal soleh, Allah akan buka keberkatan langit dan keberkatan bumi. Jadi bumi ni dalam genggaman Dia. Langit tu pun dalam genggaman Dia. Bangun pagi, setiap hari kita tak pernah kawal dunia ni pun. Kita je cuba-cuba nak ambil tanggungjawab. Nak kita rasa macam kita menyelesaikan. Datang rasa saya yang buat, dia yang buat, mereka boleh buat, orang ni boleh buat, orang ni boleh buat. Keyakinan kita ni membuat kita jadi letih, penat. Kita ni kalau fikir tentang mata kita je, kita dah pening. Saya tanya tuan-puan, berapa kali kita kelip mata satu hari? Berapa kali kelip? Berapa kali kelip satu mata satu hari? Siapa tahu berapa kali kelip mata satu hari? Tuan-tuan tak tahu kan? Saya pun tak tahu juga berapa kali kelip mata. Kalau mata je Allah suruh urus sendiri, kita dah pening kepala dah. Pening kepala, mikir bila nak kelip mata. Banyak pula jalan kan? Banyak pula makwa lawa-lawa nak tengok yang muda-muda. Terlupa nak kelip mata kan? Tengok je lupa kelip mata. Yang sibuk kerja pula tengok kerja, tengok komputer, tengok kerja-kerja sampai lupa kelip mata. Sampai mata pun dah merah sakit. Jadi kita pun tak kawal mata kita. Nak kawal mata ialah Allah SWT. Maaf kan, buang air kecil je, kencing je pun kalau kita urus buang air kecil, kita pening kepala. Buang air kecil pun kalau kita urus, pening kita. Bila nak buang air kecil. Nampak kecil kan? Buang air kecil. Tapi kalau kencing je Allah suruh urus sendiri, pening kepala kita. Tak boleh buat apa dah. Terlupa kencing kan. Satu hari tak kerja kencing kan. Dah satu hari dah lain, rasa senak perut. Rupa tak kerja kencing dah. Satu hari terlupa kencing. 2-3 hari sibuk. Kita kan lagi tandas pun berlari-lari kan. Sebab datang rasa tak tahan nak kencing. Mari kata, dulu Tuan Guru Nik Aziz kata, mari mana rasa nak buang air tu. Mari mana datang rasa nak kencing tu. Pergi bilik air, molek keluar kan. Siapa yang urus buang air kecil tu? Allah SWT. Jadi, tiada yang berkuasa melainkan Dia, Allah SWT. Untuk itu, kita bangun pagi, kita tengok, ada matahari. Bangun pagi, ada matahari. Jalan pijak bumi. Tak pernah risau bumi tenggelam. Sampai malam. Tak risau, sibuk-sibuk. Tak habis lagi kerja, datang gelap gelita.
Jadi dunia dan akhirat ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang jadikan. Jadi kerana itu, dalam hidup, kita kena letak pergantungan kita, keyakinan kita hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahawa tiada yang boleh beri bahagia melainkan Dia, Allah. Cakap begini sahaja, hati kita menjadi tenang, menjadi bahagia. Cakap tu pun dah bahagia, tenang. Sebab tu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Nabi SAW ajar doa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Allah yang hidup, yang maha berkuasa. Doa ni, Ya Hayyu Ya Qayyum, ni doa yang makbul. Doa ni, doa minta apa-apa, nak Allah kabul doa. Nak kahwin, nak anak, nak rumah, nak kerja, nak rezeki, nak dimudahkan hutang, sakit, negatif ke positif ke COVID-19, dah kena COVID dah, risau, berdebar. Jadi kalau kita berdebar, benda kita tak pasti, itu tanda kita manusia hidup. Kalau tak berdebar, tu tanda dah mati. Relax je dia. Tu tanda mungkin dah meninggal dah, bukan orang kan. Bertenang je. Kalau dah meninggal kan bertenang, tak bergerak dah, duduk situ. Orang pandang ke, orang cuit ke, orang angkat ke, orang tolak ke, dah mati. Selagi kita berdebar, risau, tu tanda kita manusia. Tapi risau yang berlebihan membuat kita penat, kita letih, kita takut, kita mula fikir yang bukan-bukan. Mula-mula habislah. Hari kita kata zikir, habislah, matilah. Habislah. Dah setahun memang rasa juga macam nak mati kan. Habislah, matilah. Dah setahun ni, setahun pula lagi gaya-gayanya. Makin banyak ni, 4,000, 3,000 posting orang berkata, habislah, matilah, tak ada apa dah. Kiamat lah, ada lagi kiamat dah ni, kiamat dah. Hari-hari zikir kiamat, mati, habislah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan Allah, agak-agak COVID-19 ni Allah tahu ke tak tahu? Apa musibah yang jadi ni Allah tahu ke Allah tak tahu? Apa yang menimpa hidup kita Allah tahu ke Allah tak tahu? Lini, Fazil, Muni, Zulkifli, Rafidah, Masya Allah, Safiyah, Siti Fatimah. Jadi apa yang jadi pada kita ni Allah tahu tak? Tuan-tuan puan, Allah tahu tak? Allah tahu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang hidup, yang maha berkuasa. Yang hidup, yang maha berkuasa. Allah tahu semua yang terjadi ni. Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang hidup, yang maha berkuasa. Birahmatika astaghits. Ya Allah, dengan rahmatmu, tolonglah kami. Dan dengan rahmatmu, Ya Allah, tolonglah kami. Jadi minta, Ya Allah, dengan rahmatmu, tolonglah kami. Kalau dia tolong kita, tak ada siapa boleh buat apa-apa. Kalau dia selesaikan masalah kita, tak ada siapa boleh datang ke kita masalah. Kalau dia nak bagi kita hidup, tak ada siapa boleh bagi kita mati. Kalau dia nak kita mati, tak ada siapa boleh bagi kita hidup. Kalau dia nak bagi kita bahagia, tak ada siapa boleh bagi kita sedih. Kalau dia nak bagi kita kaya, tak ada siapa boleh bagi kita miskin. Berkumpul seluruh dunia, nak hina seseorang, jatuhkan seseorang, buat buruk pada seseorang. Allah boleh ubah apa saja. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Wallah, sesungguhnya khairul makirin. Apa yang Allah rancang tu sebenar-benar perancangan. Kita tak salah nak rancang, nak fikir, nak rasa. Sebab tu kalau orang-orang dulu, bagi kita macam nak mati. Tapi orang yang telah mengenal Tuhan, mengenal Allah, so bila dia nampak apa sahaja, dia tenang, bahagia. Sehat pun bahagia, sakit pun bahagia. Masalah pun bahagia, selesai masalah pun bahagia. Sebab dia kenal Tuhan, dia kenal Allah, dia tak risau. Dia tak risau sebab dia tahu Allah bersama dengan dia. Dia tahu dunia akhirat ni Allah yang punya. Betul tak dunia akhirat ni Allah yang punya? Malaysia Allah punya, Amerika Allah punya, China Allah punya, Afrika Allah punya, bumi Allah punya, langit Allah punya, siang dia punya, malam dia punya. Semua sekali Tuhan yang punya. Kalau kita sedar yang punya ni semua Tuhan, yang punya semua ni Allah. Apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang hidup, yang maha berkuasa, yang berdiri dengan sendiri, maha suci Allah, yang hidup, yang maha berkuasa. Birahmatika astaghits. Dengan rahmatmu, birahmatika astaghits. Dengan rahmatmu, tolonglah kami. Ya Allah, tolonglah kami. Kalau dia tolong kita, semua masalah kita ni jadi lapang. Sebab tu saya sebut tadi, nak bahagia, nak tenang. Jangan tunggu habis COVID-19 hilang daripada dunia. Kita berusaha perintah Allah. Jangan tunggu sampai kita dapat apa yang kita nak. Yang bujang jangan tunggu kahwin. Yang kahwin jangan tunggu dapat anak. Nak bahagia jangan tunggu gaji daripada 1,000 jadi 10,000. Nak bahagia jangan tunggu jadi hartawan, jutawan, apa lagi, kayawan ke apa semua, tak ada. Jangan tunggu kaya.
Jangan tunggu orang tengah duduk dekat ward, tengah kuarantin. Jangan tunggu keluar daripada ward bahagia. Kat mana kita duduk pun bahagia. Macam nak bahagia? Macam nak bahagia? Sebab tu kita ya Hayyu ya Qayyum selalu doa, ya Allah yang hidup yang maha berkuasa. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu tolonglah kami. Aslih li sya'ni kullah. Wahai Allah, tolonglah perbaiki semua urusan kami. Jangan biarkan diri kami walaupun sekelip mata, walaupun satu kelipan mata, walau satu saat pada diri kami sendiri. Manusia jadi tenang bahagia bila dia melalui hidup, dia berjuang, berkorban perintah Allah, berusaha, tapi pergantungan dia kepada Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Untuk rasa bahagia, selalu puji dia, agungkan dia, besarkan dia. Kalau kita kurang cakap kebesaran Allah, hati kita ni sedih, penat. Kenapa manusia penat? Hari-hari baca pasal COVID-19. Hari-hari tengok kat ni, baca kat sana, cari lagi maklumat. Bagi maklumat kalau menenangkan tak apa, makin tak tenang. Baca sana, baca sini. Baca pula yang gini bilangan. Baca pula yang melawan pula. Baca pula yang kata apa? Vaksin, yang tak suka vaksin. Baca pula sana, baca sini, baca sana. Baca tak salah, tapi kita jadi penat, letih. Lama kita pun stres. Untuk tu dalam hidup nak bahagia, puji Allah. Ustaz saya selalu cakap daripada dulu lagi. Nak bahagia dan selalu puji Allah. Ya, selalu puji Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Di antara orang-orang ada mengata Rabb kami Allah, pencipta kami Allah, penguasa kami Allah, pentadbir kami Allah. Summastaqamu. Orang semua sibuk besarkan lain, besarkan dunia, besar selain daripada dia. Sebut itu, ini kebesaran makhluk. Habislah ni, matilah, habislah, matilah. Habislah, mati dah, habis. Mampus mati. Mampus mati, meninggal, kiamat. Mampus mati, meninggal, kiamat. Tu zikir kita sekarang. Mampus mati, meninggal, kiamat. Habislah, matilah. Kita pun makin tertekan. Tu innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ada orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Summastaqamu. Istiqamah, berterusan. Besarkan Allah di mana sahaja. Dalam tengah tempat kerja, besarkan Allah. Pergi kat sekolah, besarkan Allah. Kat rumah, besarkan Allah. Jumpa anak, besarkan Allah. Begitu jumpa pasangan, besarkan Allah. Jumpa orang, besarkan Tuhan. Puji Allah, agungkan dia. Bila kita istiqamah, puji Allah kepada siapa saja. Jumpa raja, besarkan Allah. Jumpa menteri, besarkan Allah. Jumpa ustaz, besarkan Allah. Jumpa kawan-kawan, besarkan Allah. Jumpa siapa? Julia Kasti, Atok Moh, jumpa, besarkan Allah. Jumpa, besarkan Allah. Atok Moh ni kawan-kawan sekolah tu. Jumpa, besarkan Allah. Agungkan dia. Cakap tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang boleh beri bahagia melainkan Allah. Tiada yang boleh beri sakit atau sihat melainkan Allah. Tiada yang boleh buat apa saja melainkan Allah. Agungkan Allah. Besarkan dia, agungkan dia, besarkan dia. Ya, begitu Allah yang Maha Kuasa. Summastaqamu, berterusan istiqamah pada siapa sahaja. Haji Mukib kata, arwah dah, cikgu saya dulu, arwah Haji Mukib, dia seorang arkitek. Dia banyak duit, tapi duit dia digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat masjid-masjid dekat France, dia buat kat negara-negara jauh-jauh kan. Dia buat design. Tapi apa jadi? Mana-mana pergi, dia cakap nak dapat supaya hati tenang, nak iman masuk dalam hati, cakap kebesaran Allah pada siapa sahaja. Pada siapa sahaja. Pada siapa sahaja, besarkan Allah. Pada orang besar, pada orang kecil, pada isteri, pada anak. Begitu kat isteri yang abang sayang kau. Yang temukan kita ni yang ialah Allah SWT. Kita bukan tak sengaja bertemu, Allah yang takdirkan kita bertemu. Sebab dia sayang kita, dia nak kita makin dekat pada dia. Yang tak ada yang boleh beri saya, abang dan sayang bahagia melainkan Allah. Dia yang beri kita bahagia, dia yang temukan kita. Dia yang beri kita tenang. Tiada yang boleh buat kita bersama selamanya melainkan dia, Allah. Walaupun mati, takkan dapat memisahkan kita. Melainkan Allah yang pisahkan kita. Dia letak kita bersama. Nak yang bagi kita rezeki ialah Allah. Walau duduk rumah, tak pergi sekolah, yakinlah nak yang bagi pandai kau ni ialah Allah. Rajin-rajin belajar. Yakin bagi tenang, bahagia ialah Allah. Bukan main game, bukan main PUBG. Mainlah sikit-sikit, tengok TV, tengok Netflix. Tak boleh bahagia. Bahagia tu pada Allah. Ada orang tengok Netflix sampai penat, sampai pingsan. Tak bahagia kan? Tak salah tengok, penat, tak bahagia. Ada orang apa main game sampai pingsan main game, nak mati dah main game. Ada orang scroll Facebook sampai letih Facebook. Tak tahu nak scroll apa dah, matilah, habislah. Untuk itu tak ada siapa boleh bagi kita bahagia nak melainkan Allah.
Untuk besarkan Allah SWT. Pada siapa saja. Kedua, bila-bila masa. Bila-bila masa. Bangun tidur, sebelum tidur, malam, tengah malam. Jumpa orang, besarkan Allah. Nanti hati kita tenang. Hati kita tenang. Kat mana sahaja. Ketiga, dalam apa keadaan pun. Tengah ada mood, tengah tak ada mood. Tengah duit banyak, tengah tak ada duit. Tengah positif COVID, tengah negatif COVID. Tengah risau. Tak ada siapa boleh buat apa melainkan Allah. Kalau kita mati bila Allah tentukan. Kita hidup pun bila Allah tentukan. Kita berusaha menjadi, maksud saya, kita berusaha. Ikutlah apa yang undang-undang yang tetapkan, apa yang orang pakar-pakar nasihatkan. Tapi hati kita sikit pun tak berganjak kepada dia. Pergantungan kita kepada Allah. Ihsan Helzi. Ni yang selalu sponsor kita kat Sabah kereta. Turis. Kalau tuan-puan nak sewa, boleh sewa. Nek No kalau tengah marah. Masya Allah. Jadi tak ada siapa boleh beri apa yang kita nak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu puji Allah, agungkan dia. Besarkan Allah SWT. Summa istaqamu. Orang yang selalu besarkan Allah, bila ujian datang, nanti Allah hantar malaikat. Malaikat ni kata apa? Alla tahafu wa la tahzanu. Alla tahafu wa la tahzanu. Alla tahafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut. Jangan kamu sedih. Hati kita pun bahagia. Bila kita sedih je, malaikat datang. Macam tak ada orang pun peduli saya. Macam tak ada orang pun sayang saya. Macam tak ada orang pun kisah saya. Macam tak ada orang pun kawan saya. Tak. Bila kita sedih, Allah hantar malaikat. Apa malaikat ni kata? Alla tahafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut. Jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Terima berita gembira. Kamu akan dapat syurga. Orang yang selalu puji Allah, agungkan dia. Allah kata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. August daripada Indonesia. Jauh datang Agustina Burhan. Alla tahafu wa la tahzanu. Pija, Ustaz sebut nama saya. Dah sebut dah. Ana Kamariah Salwani. Jadi dia kata apa? Allah akan buat hantar malaikat. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Dan Allah kata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Rara. Kat Kelantan ni, sahabat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pembantu kamu, penolong kamu dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dan Allah beritahu di akhirat nanti akan kami tunaikan segala apa yang kamu inginkan, dan di akhirat nanti akan kami tunaikan segala apa yang kamu cita-citakan. Itu orang beriman, dia tak melihat dengan mata, tapi dia melihat dengan Umudia Madinah. Masya Allah. Muhammad Rizal, Juwita, Ila Sahila, Intan Farhana. Jadi sahabat macam Anas bin Nadar nampak musuh daripada bukit Perang Uhud. Perang Uhud kan dengar kisah, musuh datang. Habislah, matilah. Kalau tengok kira, matilah. Tapi apa Anas bin Nadar kata? Musuh datang dengan pedang-pedang atas bukit. Dia kata apa? Aku terbau syurga daripada Jabal Uhud. Aku terbau syurga. Muhammad Syahrul daripada PDRM. Masya Allah. Kami sayang semua kan. PDRM yang barisan depan, frontliner. Semualah doktor-doktor, nurse, MA, polis, askar yang berjuang, berkorban. Jadi atas bukit musuh datang. Apa dia kata? Aku terbau syurga daripada Jabal Uhud. Walau bahaya yang datang. Orang beriman nampak apa? Nampak syurga. Gila kan? Kalau fikir gila ke tak gila? Gila betul. Kesusahan yang datang, tapi dia nampak syurga. Nampak musibah yang datang, tapi di sebalik itu kita nampak syurga. Nampak redha Allah SWT. Sebab tu saya sebut mula-mula tadi. Untuk bahagia, jangan tunggu habis COVID-19. Bahagia jangan tunggu pilihan raya. Bahagia jangan tunggu tahun depan. Jangan tunggu habis 2 tahun. Bahagia ni dekat hati kita sendiri. Bila kita kenal Tuhan, kenal Allah, tak ada siapa boleh beri bahagia melainkan Allah. Itu pertama, selalu agungkan dia. Selalu bergantung penyerahan kita kepada Allah. Selalu sebut, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi turfata'in. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah yang hidup, yang maha berkuasa. Birahmatika astaghis, birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu ya Allah, tolonglah kami. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah seluruh hidup kami, keseluruhan hidup kami ni. Wala takilni ila nafsi turfata'in. Jangan biarkan diri kami, pada diri kami sendiri, walau satu saat, walau satu kelipan mata. Ya Allah, jangan biarkan kami, walau satu saat, walau satu kelipan mata.
Jangan biarkan dirikan pada diri kami sendiri. Sebab itu, menyelesaikan masalah ni dua. Satu dengan asbab perintah Allah. Dan asbab ni perintah Allah. Makan ubat, berusaha perintah Allah. Satu lagi, menyelesaikan dengan amal. Ini yang umat ni telah lupakan. Kita, saya sendiri utamanya, telah lupakan. Apa dia amal? Syekh Yusuf Al-Khandahlawi kata, pertolongan Allah datang pada umat ini mengikut keyakinan mereka. Mengikut yakin kita kepada Allah. Itu betulkan amal. Betulkan amal. Macam mana betulkan amal? Kita dekatkan diri pada Allah SWT. Musibah yang datang ni buat kita semakin hampir, semakin dekat, rapat dengan Allah SWT. Tak ada yang boleh hilangkan semua ni melainkan dia. Untuk itu kita kena belajar keajaiban. Daripada dulu kan kita belajar, kalau musibah datang, sembahyang hajat. Budak-budak sekolah kecil-kecil pun buat. Sembahyang hajat, baca Yasin. Dulu-dulu kalau sekolah lah, macam kecil-kecil dulu kan. Sembahyang hajat, baca Yasin. Kita amal doa-doa, belajar doa-doa, amal-amal agama. Itu berusaha kembali pada Allah SWT. Kembali pada Allah. Betulkan amal. Kedua apa dia? Banyakkan solat. Ni waktu cuti. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu, mintalah pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Minta dari pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Untuk menyelesaikan masalah ni, tak bisa boleh hilangkan melainkan Allah. Itu kita kena perbaiki solat kita. Orang-orang dulu, bila ada masalah, mereka cepat-cepat solat. Mereka hampir diri pada Allah SWT. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Ahmad Mamat dari bumi Kenyalang. Masya Allah. Dia punya Sarawak. Saya teringin nak pergi Sarawak ni. Tapi Allah belum tentukan lagi. Ni COVID kan, kalau pergi sana kena kuarantin 2 minggu. Teringin. Dulu pergi. Sampai masa COVID ni tak sampai-sampai lagi Sarawak. Semoga Allah ampunkan dosa saya. Maafkan saya. Banyak kali try. Cuba macam mana nak pergi. Tapi musim COVID ni kan, tak boleh nak pergi. Sampai sana kena kuarantin dulu. Baru boleh pergi bantu-bantu orang kat sana. Semoga Allah mudahkan. InsyaAllah satu hari. Dan lepas COVID ni sampai semula Sarawak. Dulu selalu ceramah Sarawak. Tapi dah setahun dah tak ke Sarawak. Iskandar Busri. Jangan nangis Ustaz, nanti saya turut menangis. Masya Allah. Jadi untuk itu kita kena yakin pada Allah SWT. Yakin pada Allah. Bagi masa untuk solat. Kunci jam. Pukul 5 kunci. Siapa niat insyaAllah malam ni nak bangun pukul 5 pagi paling lewat. Masya Allah. Angkat tangan. Siapa insyaAllah niat semain tahajud. Kerana dalam tahajud ni doa kita Allah tak tolak. Tahajud ni Allah tak tolak. Kalau saya tanya, siapa kat sini ada orang siapa kat sini nak duit? Nak duit untuk berniaga, nak kahwin, saya nak bagi. Tuan-puan nak tak? Tapi kena tunggu pukul 4 pagi depan rumah saya contohnya lah. Atau ada orang kaya mana-mana cakap, saya tak kaya lah, orang kaya mana-mana, tempat pagi tunggu depan rumah saya bagi. Apa saya tuan-puan nak, saya bagi. Agak tuan-puan nak tunggu ke tak nak tunggu? Siapa nak tunggu? Tuan-puan tunggu 4 pagi depan rumah saya bagi. Nak rumah ke? Siapa nak? Siapa nak kahwin? Bagi duit kahwin. Siapa nak ni? Semua saya bagi. Orang pun kata, ya Allah, semua beratur-ratur depan rumah. Sebab nampak orang ni nak bagi, orang ni nak bagi. Allah dalam hadis surat Bukhari, Allah tanya, wahai hamba-Ku, adakah sesiapa yang ingin minta ampun? Aku nak ampunkan dia. Siapa yang nak minta ampun? Aku nak ampunkan dia. Adakah perkara yang lebih besar dalam dunia ni daripada diampunkan oleh Allah? Adakah perkara yang lebih besar dalam dunia diampuni oleh Allah, disayangi oleh Allah? Itu Allah, siapa nak minta ampun, aku nak ampunkan kamu. Penghalang rezeki yang terbesar ialah dosa. Apa yang patut datang tak jadi datang sebab dosa. Kebaikan, rahmat, darjat nak ditingkatkan tak jadi tingkat sebab dosa. Itu apa-apa yang Allah nak beri dia tertahan. Antara hijab kepada rahmat datanglah hidup kita ialah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Dosa-dosa kecil dia buat hati kita gelap. Dosa besar buat hati kita terus mati. Untuk itu kita kena beristighfar, minta ampun. Allah kata, siapa nak minta ampun, aku nak ampunkan dia. Ada antara kamu siapa nak bertaubat, aku nak terima taubat dia. Dan Allah tanya, wahai hamba-Ku, siapa saja, apa sahaja, segala hajat kamu, apa saja hajat kamu, aku nak tunaikan. Allah nak beri hajat tuan-puan semua. Tuan-puan nak tak? Siapa ada hajat, nak apa-apa dalam hidup? Tuan-puan nak hilang COVID, tuan-puan nak hilang sakit ni, tuan-puan nak rezeki mencurah-curah, tuan-puan nak hidup macam biasa, macam dulu-dulu. Tak payah pakai mask dah, tak payah nak itu ini dah, tak payah nak scan dah, tak payah nak balik semula macam dulu-dulu. Boleh ke tak boleh? Boleh. Allah Maha Kuasa. Dia punya semua sekali. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Allah kata, siapa nak minta ampun, aku nak ampunkan dia. Adakah siapa nak bertaubat pada aku nak terima taubat dia. Adakah sesiapa yang ada hajat, aku nak tunai hajat dia.
Ada siapa nak tunai hajat? Apa segala hajat kita Allah nak tunaikan. Tapi kenapa kita tak nak minta pada dia? Itu kita seluruh Malaysia ni ada 4,900 orang tengah tengok. Sekejap 5,000, sejak 4.9 ni. Kalau 4,000, 5,000 yang tengok sekarang ni, 4.9k yang tengok sekarang. Kalau kita semua sekali, saya pesan di saya lah pertamanya. Saya pun lemah juga, teruk juga saya ni. Pukul 5 paling kurang kita bangun tahajud. Nangis ke Allah. Nangis ke Allah. Pukul 5 bangun. Ramai-ramai semua sekali masing-masing kejut anak, isteri. Kalau kita nak kejut anak, kita bangun pukul 4.30. Kita nangis dulu. Dah lain pukul 5 suku baru kejut isteri. 5.30 kejut anak-anak. Kita semua nangis ke Allah. Nangis ni membuat dunia ni dirahmati oleh Allah SWT. Tangisan-tangisan orang minta ampun, bertaubat, berhajat pada Allah. Allah suka tengok. Tengok hamba aku tu. Dia minta pada aku, dia berhajat pada aku. Dia tahu tak ada siapa yang boleh hilangkan COVID-19 melainkan dia. Tak ada siapa boleh kembalikan dunia ni seperti dulu melainkan dia. Dia tahu tiada siapa boleh beri dia bahagia melainkan aku, yakni Allah. Itu Allah suka tengok hamba ni yang menangis pada dia. Itu depan Allah jangan tunjuk kuat. Ramai kita, saya sendiri, kita kadang sombong. Depan Allah tunjuk kuat. Kita rasa kita kuat. Doa dengan Allah pun ada gaya. Bawa gaya sebagai seorang ayah berdoa, sebagai seorang ustaz berdoa, sebagai seorang penceramah berdoa, sebagai seorang kaya yang berdoa, sebagai seorang alim yang berdoa, seorang yang warak berdoa, seorang yang dermawan berdoa. Datang rasa saya sedang berdoa. Tak, masa berdoa kita tenggelam. Tak ada rasa diri kita. Kita bukan sesiapa. Tak ada apa-apa. Tak pernah punya apa-apa. Takkan boleh buat apa-apa melainkan dengan pertolongan dia. Kita tak mampu nak angkat tangan melainkan dengan pertolongan dia. Kita tak mampu melihat melainkan dengan pertolongan dia. Kita tak boleh nak melangkah melainkan dengan pertolongan dia. Saya tak boleh nak melangkah melainkan dengan pertolongan dia. Saya tak mampu nak berceramah melainkan dengan pertolongan dia. La haula wala quwwata illa billah. Tak mampu nak tolong sesiapa melainkan dengan pertolongan dia. Tak boleh selesaikan masalah siapa-siapa melainkan dengan pertolongan dia. Tak boleh bahagiakan sesiapa melainkan dengan pertolongan dia. Tak boleh tunaikan hajat sesiapa melainkan dengan pertolongan dia. La haula wala quwwata illa billah. Untuk tu berdoa sebagai seorang hamba menangis pada Allah. Bangun tahajud. Paling kurang 2 rakaat. Nangis ke Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, nangis. Antara seorang alim ajar saya doa. Dia kata waktu malam, macam mana, apa rahsia? Dah semain tahajud satu rahsia. Apa rahsia supaya doa kita dalam tahajud ni dikabulkan oleh Allah? Apa rahsia? Raymond Wong. Raymond Wong. Semoga Ustaz sihat selalu. Terima kasih Raymond. Handsome Raymond ya. Nisa Mila. Sahir Sheila. Untuk tu, apa rahsia doa kita dikabulkan? Dalam hadis, apabila seorang berdoa untuk saudara dia, malaikat doa, ya Allah, apa diminta untuk saudara dia, beri juga untuk dia. Itu waktu malam, kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah, kita minta hidayah untuk umat. Minta hidayah untuk umat. Minta hidayah untuk umat. Kenapa Allah suka Nabi-Nabi sangat disayangi oleh Allah? Sebab Nabi-Nabi mengasihi umat dia. Nabi yang paling Allah sayang, Nabi Muhammad SAW, sebab pengorbanan beliau dan kasih sayang beliau kepada umat. Apa malam-malam doa? Doa nangis untuk orang lain. Hidup ni tak boleh pentingkan diri sendiri, nangis untuk orang lain. Kenapa umat ni jadi kurang bahagia, kurang tenang, kurang ditolong oleh Allah? Sebab kita terlupa kita umat yang paling baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita tak dikeluarkan untuk diri kita sendiri. Kita tak boleh mementingkan diri sendiri. Sebab tu surah pertama turun kat Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Iqra, baca dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Bila ilmu pertama untuk manusia bahagia, tenang, bila dia sedar dia dijadikan. Bila kita sedar kita dijadikan, kita tak sombong. Kita tak angkuh. Bila kita sedar kita dijadikan, kita tak malas. Bila kita sedar dijadikan, kita rasa diri kita tak ada apa-apa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ini mengenal Allah. Kita sedar kita tak ada kalau dia tak adakan kita. Kita tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak boleh melihat, tak boleh berkeluarga, tak boleh berceramah, tak boleh tolong orang, tak boleh semayang, tak boleh bercari rezeki. Semua tak boleh. Nak buang air kecil pun tak mampu melainkan dengan pertolongan dia. Itu surah kedua turun kat Nabi, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal mudassir. Zahalan sekolah smart lu, masya-Allah. Ya ayyuhal mudassir. Wahai orang berselimut, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Beri bangun, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Besarkan Tuhan kamu. Dalam keadaan hari ini orang besarkan selain daripada dia. Kita besarkan dia. Dia yang buat semua.
Dia punya semua. Dia maha berkuasa. Tak ada siapa boleh buat apa-apa melainkan dia. Benar-benar tersimpanlah hati kita. Betul-betul keyakinan kita kepada Allah. Sikit pun tak berubah. Untuk tu, ya ayuhal mudassir. Islam tak pentingkan diri sendiri. Dia tahu satu, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Tahu satu, kongsi satu. Tahu dua, kongsi dua. Tahu tiga ilmu, kongsi tiga. Jangan penting diri sendiri. Kita tengah solat, nampak orang jatuh longkang. Kita berhenti solat, selamatkan orang jatuh longkang. Hari ini orang banyak yang lalai, lupa. Saya sendiri, untuk itu kita kena rasa sayang ke umat. Macam mana? Bila berdoa, doa. Antara doa-doa yang boleh waktu malam, doa hidayah. Allahumma hdina, wahdi bina, wahdinna sejami'a. Allahumma hdina, wahdi bina, wahdinna sejami'a. Doa, ya Allah, beri hidayah pada semua manusia dalam dunia. Jadikan saya asbab hidayah. Beri hidayah pada kami. Beri hidayah pada kami semua, ya Allah. Kita semua ni, ya Allah. Beri hidayah pada semua manusia dalam dunia. Allahumma hdinna sejami'a. Doa, ya Allah, beri hidayah pada semua manusia. Allahumma hdinna sejami'a. Allahumma arham ummatan habika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kesian sayanglah pada umat ni. Allahumma ghfir wa aslih. Ya Allah, ampunkan, aslih, perbaiki ummatan habika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa Melayu je, ya Allah. Umat ni, ya Allah. Umat Nabi ni, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah pada semua manusia, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah pada semua manusia dalam dunia. Ya Allah, sayanglah semua manusia dalam dunia ni. Bukalah, ya Allah. Sampaikanlah apa yang Nabi beritahu pada semua manusia dalam dunia. Tanpa mengira bangsa, agama, kita doa kebaikan, hidayah buat semua manusia dalam dunia. Doa hidayah untuk umat. Lepas tu, doa untuk, doa untuk orang lain. Dan mereka kata, ya Allah, apa diminta untuk umat ini, beri jugalah kepada dia. Nangis untuk umat. Syekh Ilyas Rahmatullah Alaih kata, kemuliaan umat ini, apabila orang lain membuat salah, dia rasa ini kesalahan dia. Orang lain buat dosa, dia rasa ini dosa dia. Orang tak sembahyang, dia rasa dia berdosa. Orang mencuri, dia rasa dia berdosa. Orang jauh pada Allah, dia rasa dia berdosa. Orang tinggalkan amal agama, dia rasa dia berdosa. Orang tinggalkan masjid-masjid, dia rasa dia berdosa. Orang jauh pada kebaikan, dia tak salah ke orang lain. Dia kata, ya Allah, ini semua salah saya. Ya Allah, ni aku yang salah. Dia doa hidayah untuk semua manusia dalam dunia yang pertama. Yang kedua, doa Allah ampunkan. Allahumma ghfirlil. Doa yang biasa, Rabbighfirli, doa untuk mak ayah dan semua manusia dalam dunia. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampun dosa kami dan mak ayah kami. Kasih dan sayangilah mak dan ayah kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil. Doa hidayah untuk semua manusia dalam dunia. Untuk itu bangun tahajud. Bagi masa untuk solat awal waktu, kan? Dan kita sayang semua manusia dalam dunia. Ni Winnie ni. Terima kasih Abid Liu. Pengorbanan sayang manusia, haiwan. Kami sayang Ustaz. Saya pun sayang juga. Semua sekali ni. Ni Winnie ni. Badaria. Sayang semua. Nur Ajirah. Nur Nisa. Laila Manja. Nisa. Sari Kandi. Zarina. Dalima. Anum. Untuk bila kita sayang pada manusia lain, Allah sayang kita. Untuk itu jangan mementingkan diri sendiri. Hidup ni jangan pentingkan diri sendiri. Sayang pada orang lain. Sayang pada mak ayah, sayang pada isteri, sayang pada anak-anak. Jadi itu pertama tadi, keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Kedua, kita bangun solat, beri masa untuk solat. Dan bila solat doakan untuk semua manusia. Jangan putus asa dalam hidup ni. Dalam minta la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Izin. Adakah Melayu nak kawan dengan Cina? Izin loy. Masya Allah. Semua orang sama je. Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, Kadazan ke. Semua manusia dalam dunia ni satu keluarga. Tuhan jadikan. Dan kita percaya kan, kita semua sebuah keluarga. Dan kita kena belajar sayang pada orang lain. Pada haiwan pun kena sayang. Kan ada satu orang pelacur, mendengar kerja pelacur ni kerja tak baik. Tapi bagi minum anjing, disebabkan bagi minum anjing tu, Allah maafkan dia, sayang kepada dia, dan dia masuk dalam syurga. Bayangkan pelacur kerja tak baik, bagi minum pada anjing, tak mana-mana punya anjing, pun menyebabkan Tuhan sayang dia. Ini kan pula kalau kita sayang semua manusia dalam dunia. Kita tak tahu amal baik kita yang mana Allah terima. Dan kita tak tahu dosa kita yang mana membuat Allah marah, murka pada kita. Sebab itu, jangan memandang rendah pada mana-mana kebaikan. Dan jangan memandang rendah pada mana-mana dosa dan maksiat.
Hidup kita ni makin umur kita semakin bertambah. Lina Hashim, Allah sayang kita. Semakin bertambah. Untuk itu, saya sebut tadi awal-awal, saya ulang balik. Tak ada siapa boleh beri bahagia, melainkan Allah. Tak ada siapa boleh beri kita tenang, melainkan Dia. Untuk itu kita kena yakin pada Allah. Dan kita Kid Kido, Ustaz doa perniagaan saya dijauhi daripada sihir manusia. Saya penat Ustaz Kid Kido. Selalu baca ayat ni. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kullan yusibana. Tak ada apa yang menimpa hidup kami. Takdir yang menimpa hidup kami. Kullan yusibana illa. Apa segala yang berlaku takdir hidup kita sekarang ni. Perniagaan susah, hilang orang tersayang, COVID-19, ni dah habis tahun, tambah pula macam dah masuk tahun kedua pula dah gaya-gaya macam ni. Macam-macam musibah datang. Kullan yusibana. Tak ada apa yang menimpa dalam hidup kami. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Melainkan apa yang Allah tentukan. Wa maulana. Dialah penolong pembantu kita. Wa ala Allah falyatawakkalil mu'minun. Kepada Dia kita berserah. Kalau kita, apa yang terjadi, kita menyalahkan orang lain. Memang banyak orang salah. Semua orang mesti ada salah. Ni ustaz, ni salah ustaz. Memang betul. Dia salah ustaz, betul. Saya salah, lagi betul. Saya salah, lagi betul tu paling tepat sekali. Ustaz salah ni, betul memang saya salah. Ustaz tak betul ni, memang betul lah saya tak betul. Kan? Ustaz tak betul ni. Ustaz tak patut buat macam ni. Ustaz ni salah, sesat. Ustaz ada orang cakap saya kan, ustaz sesat. Ustaz Dajjal. Ustaz Dajjal pun ada juga kan. Ada yang tulis buat muka saya ada kafarah kan, kafir kat kepala. Tapi betul, apa orang cakap tu betul. Kita bukan sesiapa, tak ada apa-apa melainkan dengan pertolongan Dia. Untuk itu, bila apa sahaja orang cakap, tapi kalau menyalahkan orang lain tak menyebab dunia menjadi baik, dan lebih bahaya lagi tak membuat diri saya menjadi baik. Untuk itu jangan menyalahkan orang lain. Apa sahaja terjadi, kita kembali pada Allah. Setelah musibah terjadi ni, adakah saya semakin hampir pada Allah? COVID ni, apa saja sekarang terjadi ni, entah betul ke salah ke apa segala orang bayangkan, apa saja terjadi ni, adakah membuat kita menjadi manusia lebih dekat pada Allah atau tidak? Solat saya makin jaga awal waktu ke tidak? Saya semakin sayang pada isteri saya ke tidak? Saya semakin sayang pada anak-anak saya ke tidak? Saya semakin menyayangi orang miskin dan anak yatim ke tidak? Saya semakin sayang binatang, haiwan atau tidak? Saya semakin menghormati orang lain ataupun tidak? Membuat saya semakin rendah diri atau tidak? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah jadikan hidup alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hayat dan hidup ni, kematian dan kehidupan, Allah nak uji ahsanu amala. Siapa yang paling baik dalam amal dia? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa dia? Allah nak tahu siapa paling ahsan, siapa paling baik amal dia. Siapa paling baik amalan dia? Dia makin jaga solat ke tidak? Dia makin Ana Salina Istro. Masya Allah. Ni Ana Salina yang rakam program saya dekat Istro. Yang program Istro Prima 9 malam hari 9 malam Isnin ke Selasa 9 malam. Langkah Ebit Liu. Dia orang rakam. Tapi itu kisah sebenar, pergi mana-mana. Memang pergi tu tapi rakam. Oshin Nari dari Brunei pertama kali ikut live Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih nasihat. Masya Allah. Saudara kita pada Brunei. Kita sayang semua orang. Masya Allah. Orang Brunei semua baik-baik. Saya pergi Brunei dah ceramah besar. Ada 2 kali dah. 2 kali ceramah Brunei. Sayang orang Brunei. Dia orang sambut saya dekat airport tu. Keluar muka saya begitu. Saya pun macam perasan-perasan gitulah. Macam glamour je kan. Saya gurau je lah. Terry Chilun. Ustaz buat semua rakyat baik. Tak kira bangsa, haiwan. Sokong Ustaz. Doakan Ustaz lindungi oleh Allah. Terima kasih Terry Chilun Eng. Terry Chilun Eng. Masya Allah. Kita semua sebuah keluarga. Kan? Jadi kadang cuma kerana kita tak berbual dengan seseorang, kita rasa. Untuk itu tuan-puan sekalian, kita perbaiki diri kita kan. Rapatkan diri pada Allah, jaga solat dan semakin sayang manusia. Korna nang Ustaz, semoga dimudahkan rezeki, sihat selalu. Fadli Hamid, Khairil Amirul Mutasim, Raja Anita, hantar love Raja Anita. Ni NGO dekat Kelantan. Ketua dekat Kelantan ni yang selalu kat Kelantan lah. Itu jatuh jambatan.
Tengah bagi bantuan, tergulik kat jambatan, patah. Pengorbanan. Allah bagi pahala yang besar. Walaupun orang lucu ketawa, tapi Raja Anita dapat pahala besar. Sebab nak tolong orang sampai jatuh jambatan. Jatuh dalam sungai. Jatuh ke tak, tersangkut kat jambatan. Pengorbanan. Besar pengorbanan. Dalam ni Ustaz Zul Hazwan. Ustaz Zul Hazwan. Nanti dengar live Ustaz Zul Hazwan. Lepas ni Ustaz Zul Hazwan buat live. Masya Allah, banyak nasihat-nasihat. Kuliah subuh, setiap kali kita bagi bantuan, subuh je, semua dah solat subuh berjemaah, Ustaz Zul Hazwan bagi kuliah subuh. Kuliah subuh. Masa kita bagi bantuan. Masya Allah. Niat dakwah mana saja kita pergi. Muhammad Syarizan, the one and the only. Lain macam juga Rusmah, Amira, Syakila, Nazir Rahman. Nazir. Ni anak muda ni. Dulu kurus, sekarang dah berisi sikit. Banyak bagi bantuan, tapi makan pun banyak juga. Suini, Pari-Pari, Zul Hulaifah, Syaukat Siti Nurul Huda, Sapi'i, Nur MJ, Jamila. Jadi tuan-tuan, Norman Ustaz datang Pahang baru ni, tak sempat singgah Madrasah Maulana Johari. Masya Allah, tu semua cikgu-cikgu saya tu. Ijami, jangan bersedih, jangan stres. Itu ni Winnie. Masya Allah. Ni Winnie ni. Moga membuat bangsa lain lebih ingin mendalami Islam. Jadi begitulah. Jadi dulu saya, Nabi SAW manusia, sayang semua manusia dalam dunia. Nabi ni rahmatul lil alamin. Nabi sayang semua manusia dalam dunia. Nabi sayang semua. Haiwan pun Nabi sayang. Ada sahabat buat unta berat-berat, Nabi tegur. Buat laju-laju pun Nabi tegur. Anaya binatang pun Nabi tegur. Nabi sayang semua manusia. Siapa sahaja Nabi sayang. Walau siapa pun. Ada sekali orang saja nak try Nabi. Ada orang ni nak try Nabi. Betul ke Nabi ni? Dia baca-baca dulu kata Nabi Muhammad ni begini. Sifat tu dah banyak, tapi satu lagi dia tak dia nak try. Satu hari dia pun datang satu majlis. Dia berdiri, dia bagi hutang kat Nabi hari ni, esok dia minta dah. Dia datang-datang, dia kata, ya Rasulullah, kamu ni, dia cakap tak baik pasal Nabi. Dia kata kamu tak nak bayar hutang, kamu ni ceramah je begini. Cakap tak baik kat Nabi. Sayyidina Umar Khattab bangun, marah. Apa kamu cakap kat Nabi ni? Nabi panggil Sayyidina Umar Khattab, suruh bayar hutang orang tadi, bagi lebih sikit. Sebab tadi Sayyidina Umar ancam dia. Laki tadi terus dengar je Sayyidina Umar cakap, dia terus memeluk Islam. Maka telah diberitahu pada dia, kenapa? Dia kata, saya tengok sifat Nabi ni, walau dia pemalukan depan orang ramai pun, dia dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Yang ni saya tak mampu lagi. Saya kalau kata marah depan orang, saya pun marah balik. Itulah antara belum ada sifat lagi kan. Itu kita belajar sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi. Orang buat buruk, Nabi buat baik. Orang buat zalim, Nabi doakan dia. Jadi tuan-puan sekalian, itu Nuridah, Wira-Wira, kita dapatkan daripada Allah. Kita dapatkan daripada Allah SWT. Tak ada siapa boleh beri bahagia melainkan dia. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi turfatain wala takilni ila nafsi turfatain. Ya Allah yang hidup, yang maha berkuasa, birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki urusan kami. Wala takilni ila nafsi turfatain. Christopher Joy, selamat malam Ustaz. Nak tanya, salah ke saya bila saya hadiahkan kawan saya Al-Quran tapi saya bukan Muslim? Ada kawan saya cakap haram sebab bukan Muslim. Jadi Christopher, bagus hadiahkan Quran. Hadiah ni tak salah. Tapi kalau pukul dia salah. Kalau bagi hadiah tu baik. Bagi Quran ke, bagi hadis Nabi ke, bagi buku apa pun baik. Ini kan pula Quran, benda yang baik. Jadi tahniah kan. Bagi hadiah Quran pada kawan Islam tak ada salah kan. Tahniah. Selalu bagi hadiah. Nabi sebut hadiah ni merapatkan diri seseorang dengan orang lain. Selalu bagi hadiah. Bagi hadiah ke isteri kan, bagi bunga besar ke isteri. Bagi hadiah pada orang tersayang. Menggembirakan hati orang lain ni membuat Allah sayang kita. Kita gembira ke orang, bagi kejutan ke orang, tunaikan hajat orang. Ada satu masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tengah itikaf dalam masjid, lebih kurang begitu ceritanya. Ada datang seorang lelaki ada masalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat lain pula bunyi lebih kurang maksud, tapi maksudnya sama. Dia kata, tuan kan sedang beriktikaf, takkan tuan nak tu keluar nak pergi tolong saya? Di iktikaf ni ada iktikaf wajib. Bila dia niat untuk dia bernazar atau dia dah wajibkan dia untuk iktikaf. Ada iktikaf sunat, ada ulama-ulama bincang lah. Ada iktikaf yang macam 10 hari akhir itu, iktikaf yang sangat dituntut. Ada setengah negara, kalau 10 hari akhir Ramadan, mereka hidup kat masjid. Tidur kat masjid. Sepanjang 10 hari akhir, diorang tak balik-balik dah. Duduk je kat masjid. Banyak negara macam tu. Saya tengok Singapura begitu,
Thailand macam tu. 10 hari akhir Ramadan je, semua itikaf kat masjid. Penuh masjid itikaf. Malam-malam dengan bunyi orang nangis kat masjid. Rindu kan? Nangis waktu malam. Saya memang rindu suasana begitu. Kat masjid dengan bunyi orang nangis tengah malam. Sana nangis, sana nangis. Best rupa bunyi orang nangis. Orang ingat nangis ni bila sedih, kecewa. Rupa nangis ni bahagia. Nangis ni bahagia. Saya dengar orang menangis pun bahagia. Bukan dengar orang menangis sebab susah. Menangis waktu malam. Osman Hanim. Osman ni ayah dia dulu Prof Hanim Muhammad Tahir. Orang yang banyak tolong saya. Masa tu tolong saya dikit sekali Datuk Fadilah Kamsah. Prof Hanim Muhammad Tahir arwah. Orang yang sangat baik, mulia. Saya selalu tolong saya masa saya belajar susah. Saya tak ada duit, dia bagi saya duit. Tak kenal pun, kenal begitu je. Masa tu tolong bagi duit masa saya belajar. Osman Hanim. Ada pusat bekam urut, tempat urut. Yang laki-laki boleh urut dengan Osman Hanim ni, pandai urut. Ustaz Zul pun pandai urut juga. Ustaz Zul Hazwan, dia tak urut orang lah, ada syarikat urut. Dan Osman Hanim pun Masya Allah pandai urut. Boleh siapa-siapa nak urut, boleh call Usman Hanim dekat Bangi, dekat Bandar Seri Putra ke mana, kat situlah. Masya Allah. Allahu Akbar. Karkun, tengok Ustaz menitis air mata. Masya Allah. Masya Allah, baik-baik semua ni. Nur Amira dari Kamik dari Sarawak. Masya Allah, dari Sarawak. Sayang Sarawak. Juwita Eng, Miss Rela. Juwita Eng. Terima kasih Juwita Eng, Miss Rela. Jadi apa tengah cerita tadi? Dah hilang tadi cerita dia. Tengah cerita apa tuan-puan? Siapa ingat? Nori. Doa saya dan keluarga dimudahkan. Zainal Abidin, Alina. Tengah cerita apa tadi dah hilang. Azhar Zais, Elisha, Edrina, Nuraini. Jadi menangis malam pun bahagia. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang itikaf di masjid. Orang kata, kamu sedang itikaf, kamu nak pergi tolong saya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, aku dengar daripada Nabi SAW bersabda, barang siapa sedang beritikaf, dia batalkan itikaf dia, tunai hajat saudara dia. Itikaf tu dah besar dah. Tunai hajat saudara dia, Allah beri 10 tahun pahala itikaf. Tolong orang. Orang lapar bagi makan, tolong orang. Orang tak ada rumah, bagi rumah. Orang sakit bawa pergi hospital. Orang ada sampah kat jalan, kutip mudahkan orang. Tunai hajat saudara, gembirakan saudara dia. Allah bagi 10 tahun pahala itikaf. 10 tahun banyak. Satu hari itikaf, Allah jauhkan 3 parit daripada api neraka. Satu hari itikaf, Allah jauhkan 3 parit daripada api neraka. Bayangkan kalau tuan-puan tolong mak ayah, tolong isteri, tolong suami, tolong jiran, tolong masyarakat, tolong ramai manusia dalam dunia. Tolong orang je, Allah jauhkan 3 parit daripada api neraka. 1 parit jarak langit dan bumi. Syed Putra Haizam, ni pun ustaz ni, penceramah terkenal, sahabat saya kat UPM dulu, yang saya hormati, saya sayangi. Masya Allah, Ustaz Syed Putra Haizam. Kalau Syed Putra, Ustaz Syed Putra ceramah pasal sahabat, nangis. Ada kisah Ustaz Syed Putra cerita pasal pengorbanan sahabat-sahabat dulu. Saya belajar ada satu kisah daripada Ustaz Syed Putra. Dah ingat dah lupa dah Ustaz. Sahabat lu berkorban untuk agama Allah SWT. Jadi dengar Ustaz Syed Putra ceramah, klik dekat Facebook Ustaz Syed Putra, Ustaz Zul tadi. Masya Allah. Musa wa Muhammad Ridwan, doa mak saya Ustaz. Prem Kumar, you really great Ustaz, you good heart and kind. Prem Kumar, saya pun sayang Prem Kumar daripada hati saya. Kita sayang semua orang. Saya sayang Prem Kumar, saya sayang semua sekali tuan-puan yang ada dengan live ni. Kita semua sebuah keluarga, cepat tolong. Kita berlumba-lumba tolong orang. Kalau tak mampu tolong dengan tenaga, dengan doa. Bagi sokongan, bagi semangat. Zaman dulu macam tu. Bagi semangat, bagi sokongan. Macam Prem bagi semangat kat saya ni. Jadi macam tu kita bagi semangat pada masyarakat kat luar sana. Jangan kita sibuk dengan gosip-gosip, entah apa-apa, orang cakap-cakap, jauhkan. Kata sana, kata sini, tak ada apa. Nampak orang susah, kita tolong. Pergi cepat-cepat, berlumba, tolong. Walau siapa saja. Teringat masa siapa-siapa je. Tengok orang tidur dalam kereta, terus pergi tolong. Jangan kira apa, kalau semua fikir dia ni tolong, ni tolong, akhirnya dia tak lambat dapat pertolongan. Tilash, I convert to Islam. Tak apa, belajar sikit-sikit. Tilash, I don't have study about Islam, I little know about Islam. Tak apa, belajar sikit-sikit. Belajar solat, belajar amal-amal agama. Nur Khairina, SPM. Adik-adik nak SPM,
Sabar, tabah kuat kan. Doakan saya dan calon SPM. Semua adik-adik nak SPM, jangan risau. Ni semua ujian daripada Allah. SPM ni kita beri yang paling baik. Tak apa, beri yang paling baik. Jangan risau. Usaha sungguh-sungguh. Tak ada istilah terlambat. Selagi kita nak belajar dan berusaha. Tak apa. Tak ada apa. Biar. COVID tu biar. Apa benda nak jadi ni, biar. Kita bukan maksud biar macam mana. Maksudnya, kita jangan fikir sangat. Kita cuma hamba Allah SWT. Tuhan jadikan kita. Tugas kita berusaha. Menjadi orang baik. Berusaha. Belajar sungguh-sungguh. Buat kebaikan. Jangan musibah yang datang buat kita malas, putus asa. Tak jadi apa. Buat. Apa yang kita mampu buat, buat. Selagi boleh bangun, bangun. Selagi boleh berjuang, berjuang. Selagi boleh buka mata, buka mata. Selagi boleh berdoa, berdoa. Selagi boleh sayang orang, sayang. Selagi boleh senyum pada orang, senyum. Esok dah tak boleh senyum, esok dah sakit terbaring, kita buat cara orang sakit, cara terbaring. Apa keadaan kita, kita bersyukur. Yakin, apa yang terjadi kat kita ni, Tuhan tahu. Kita ada Allah, kita ada segala-galanya. Tuhan mesti tolong kita. Beri yang paling baik, niat yang paling tinggi, nak dapat semua A. Tapi apa kita dapat, kita terima, redha. Jangan putus asa. SPM tu bukan segala-galanya, tapi berusaha bersungguh-sungguh tu perintah Allah SWT. Memberi Allah sangat sayang seseorang, bila melakukan pekerjaannya, buat yang paling baik. Jadi, beri yang paling baik. Adik-adik yang nak SPM, beri yang paling baik. Beri paling baik. Yakin ke Allah. Semua ilmu dalam ilmu dia. Beri yang paling baik. Beri paling baik. Tak tahu, tanya. Tak faham, fahamkan. Tak hafal, hafal. Jadi, pelan-pelan. Chef di kantin. Mohon doa dapat redha Allah, ikhlas dalam kebaikan. Jadi ikhlas ni dikata macam semua hitam atas batu yang hitam, malam yang gelap gelita. Tak ada siapa yang tahu ikhlas tu apa, dan tak ada siapa yang tahu ikhlas tu melainkan Allah. Dan hati kita sendiri selalu ada kadang-kadang rasa tak ikhlas. Untuk dapat ikhlas, tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Apa tu ikhlas? Surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Iman. Makin kuat iman, makin kuat ikhlas. Kenapa kita buat untuk orang? Kita nampak orang tu boleh beri kita sesuatu. Kenapa orang semayang jadi betul depan ustaz? Sebab dia rasa ustaz dia sedang menilai dia. Ustaz boleh bagi markah kat dia. Kenapa orang buat baik depan bapak mertua? Orang cerita drama nak kahwin, bapak mertua semayang elok. Sebab dia nampak ayah mertua dia boleh pilih dia jadi menantu ataupun tidak. Orang kerja jadi rajin depan bos. Sebab dia tahu bos dia yang bakal bagi dia pangkat. Tapi sebenarnya tak ada siapa bagi pangkat, bagi bahagia, bagi jodoh, bagi kehidupan, melainkan Tuhan Allah. Itu kalau kita buat untuk Allah, kita bahagia. Jadi macam nak tahu ikhlas ke tidak? Kita siasa berbetulkan niat. Kita buat untuk Allah sayang kita. Kita buat untuk Allah sayang kita. Terus buat baik walau orang suka atau orang benci. Terus buat baik walau orang sokong, walau orang hina kita. Walau kita disayangi, dilambung sampai ke langit, atau kita dipijak sampai bumi, atau kita dipenjarakan kerana buat kebaikan, kita terus buat baik. Sebab kita tak buat baik untuk orang, kita buat baik untuk Allah sayang. Dalam berbuat kebaikan, datang ujian-ujian. Mula buat rasa orang pandang, takut. Meninggalkan amal baik sebab takut orang kata. Dapat dosa riak. Buat untuk orang, buat untuk tunjuk ke orang, syirik yang nyata. Jadi tinggal buat baik pun tak boleh. Nak pergi masjid, tak ready pergi. Sebab takut orang cakap. Baca Quran malas, nanti orang kata riak. Dia tinggal baca Quran. Jadi dia telah meninggalkan baca Quran yang besar sebab orang cakap. Dia meninggalkan berbuat baik pada masyarakat, bersedekah sebab orang cakap. Dia tinggal, dia pun tak nak tolong orang sebab orang cakap. Dia telah meninggalkan amal besar perintah Allah sebab orang cakap. Teruk tak? Teruk. Tu buat baik walau belum ikhlas. Kalau datang niat-niat yang lain, istighfar, minta ampun. Buat datang niat-niat yang buruk yang tak baik, istighfar, minta ampun. Terus buat baik. Jadi contoh kebaikan. Terus buat kebaikan. Ramai orang tak faham apa itu ikhlas. Orang yang ikhlas ni macam bersih hati, macam bersih lantai, macam cuci pinggan. Tak. Apa itu ikhlas? Ikhlas tu dalam hati. Ikhlas ni maksudnya kita perbaiki diri kita. Kata Maulana Ahmad Lat, kata seorang alim, dia kata apa? Apa itu akhlak mencari baik dalam buruk orang yang banyak. Semua orang kata dia buruk. Kita boleh cari baik dia, bimbing, pimpin dia kepada kebaikan. Itu namanya akhlak. Semua orang cakap dia jahat, kita boleh cari baik dia. Kita orang berakhlak, orang baik. Macam ni orang puji-puji saya banyak-banyak ni, bukan sebab saya baik, sebab tuan puan yang baik. Sebab tu bersahabat bila orang puji kebaikan dia, dia doa. Dia doa. Allahumma ja'alni, doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun.
Kalau orang puji kita, doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka lihat. Orang sangka apa orang cakap tentang saya. Jadikan saya lebih baik daripada apa orang cakap tentang saya. Apa orang tengok tentang saya. Apa orang sangka tentang saya. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli. Dan ampunkan dosaku ma la ya'lamun. Ampunkan dosaku daripada apa yang mereka tidak ketahui. Ya Allah, aku minta ampun. Banyak buruk aku ni orang tak tahu. Kalau orang nampak, orang hina, orang geli kat aku, tengok saya ni mungkin orang lari, lebih tengok tahi masuk tandas, berlari keluar. Agaknya kalau orang kenal saya ni buruk macam mana, orang tengok saya orang lari macam tengok tahi, agaknya hina. Tak ada apa-apa. Kita cuma nampak mulia sebab Allah beri kemuliaan dan sebab Allah tutup aib kita. Bukan sebab kita mulia. Sebab Allah saja nampakkan baik-baik je. Sudut buruk kita, kita istighfar minta ampun. Orang puji doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka, dan ampunkan dosa aku daripada apa yang mereka tidak ketahui. Jadi dalam buat baik, ikhlas. Contoh buat baik, orang pun tak nak buat baik. Ada amal yang kena disyiarkan. Amal yang kena disyiarkan. Ada amal macam sembahyang Jumaat kena disyiarkan. Macam sembahyang Jumaat kena syiar. Dakwah kena syiar. Kena sembahyang Jumaat kena syiar. Memang saja nak tunjuk. Sembahyang tu memang nak tunjuk ke orang. Sembahyang tu kerana Allah, tapi memang tunjuk, dipanggil syiar. Syiar Islam, sunnah-sunnah Nabi. Banyak yang disyiarkan. Sunnah dia syiar, tunjuk. Apa-apa amal-amal sunnah Nabi SAW disyiarkan. Ada amal yang disembunyikan, bangun malam, tahajud, kan, baca Quran, zikir. Zikir pun ada zikir istimai, ada zikir infradi. Zikir istimai ni ramai orang tak faham. Orang ramai zikir infradi, zikir seorang-seorang, selawat. Zikir istimai, berjemaah. Apa zikir istimai? Tengah dengar ceramah, ada Syekh Sa'ad Al-Khandahlawi, tengok ada orang tengah pegang tasbih. Dia kata kamu zikir infradi tapi tak zikir istimai. Apa zikir istimai? Masa majlis ilmu, mendengar ilmu tu zikir. Pelajar yang sedang belajar ilmu tu zikir. Tu zikir. Berkasih sayang dengan keluarga tu zikir. Bergurau dengan anak-anak, dukung, berlari, bawa anak-anak pusing rumah, tu zikir. Bukan pegang tasbih je kat rumah, pegang tasbih, kan. Zikir dengan anak pun tak boleh senyum. Bukan, senyum tu zikir. Jumpa manusia senyum, tu zikir. Bukan jumpa orang masam je. Jumpa orang kan keras je muka macam nak bergaduh dengan orang. Dia berzikir. Yang berzikir. Bukan, tu zikir infradi, seorang-seorang berzikir. Bila jumpa masyarakat senyum, tolong orang, itu zikir. Nampak orang susah bukan berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Orang jatuh longkang, astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullah. Ini astagfirullah, astagfirullah. Tengok orang susah, astagfirullah. Tengok orang lapar, astagfirullah, astagfirullah. Berdosa, astagfirullah. Tengok orang semua, astagfirullah, semua neraka, semua sekian kurang ni. Jadi itu bukan zikir. Zikir ni, buat seorang-seorang malam zikir. Zikir istimewa ini, tengah orang susah pergi tolong. Itu istimewa. Sama juga sedekah. Nabi SAW sebut sedekah ada dua. Yang sembunyi dan terang-terangan. Ini pun ramai orang tak faham. Lama dah bincang tapi ramai tak faham lagi. Zikir ada dua. Satu yang sembunyi, satu yang terang-terang. Orang pun kata, oh kena terang sebab duit orang. Tak duit orang pun. Sedekahnya ada dua. Satu yang sembunyi, satu yang terang. Masa sembunyi, banyak sedekah kita buat sembunyi. Contoh, ada rumah-rumah orang kita bayar, transfer sesenyap. Kita pun tak print screen semua sekali. Tapi kalau print screen pun tak salah juga. Banyak orang susah, yang sembunyi kita tolong. Yang terang-terang tolong. Ustaz pilih yang viral je. Kalau tak viral, tak tolong. Yang viral memang kita letak kat Facebook. Sebab dah viral, orang pun dah risau berdoa, alhamdulillah dah ditolong. Orang pun lega, ramai orang rasa bahagia. Sebab kesian sangat makcik tu, sebab rumah dia nak roboh. Kesian sangat orang tu tidur dalam kereta. Kesian sangat orang tu duduk bawah rumah. Alhamdulillah, semua pun gembira. Semua yang rasa gembira sebab makcik tu dah ditolong. Jadi semua orang rasa tenang. Jadi kebahagiaan tu kongsi dengan semua orang. Ada waktu kita buat secara terang-terang. Banyak yang sembunyi, yang transfer duit kat orang, transfer sini, transfer sana, transfer ni, bagi ni, kan. Tak tunjuk semua. Itu tuan-tuan puan sekalian, ada masa sedekah tu sembunyi, ada masa terang-terangan. Jadi ini semua perkara yang asas saja. Untuk itu ikhlas akan diuji. Ikhlas ni kita tak tahu ikhlas ni sampai kita mati. Bila kita tahu ikhlas sampai kita mati. Sampai mati pun tak tahu ikhlas lagi ke tidak. Sebab tu orang-orang dulu mereka takut dengan ikhlas ini. Tapi bukan periksa ikhlas orang. Macam contoh belajar ilmu. Satu orang isteri, satu orang suami dengar ceramah pasal rumah tangga. Dengar ajar hadis, isteri taat suami. Kalau tak taat, neraka. Daripada pagi sampai malam, hemat suami. Sekali waktu malam,
Dia suami kata, yang jom diajak bersama contoh. Tiba isteri dia pun tolak. Maka kata ustaz tadi, maka nerakalah tempat isteri tadi. Maka bila terdengar begitu, suami buat astagfirullah, nerakalah tempat bini aku. Dia kata apa? Astagfirullah, nerakalah. Dia kata astagfirullah, nerakalah tempat bini aku. Nerakalah. Dia kata nerakalah tempat bini aku. Nerakalah tempat isteri aku, dia kata. Jadi bukan berdengar ceramah isteri patut dia kesiankan isteri dia. Apa yang sebagai suami bila dengar ceramah, sebagai suami fikir apa yang Allah nak saya buat sebagai suami. Isteri pula dengar apa yang Allah nak saya buat sebagai seorang isteri. Begitu. Bukan ilmu ni kita dengar untuk orang. Ni untuk orang ni, untuk orang miskin. Orang kaya bagi ilmu untuk orang miskin. Astagfirullah. Meminta-minta kamu nanti buruk muka kat akhirat, dia cakap orang miskin. Orang miskin pula jumpa orang kaya, bang siapa tak bersedekah, bila orang susah dia tak bagi, nerakalah tempat dia. Ular tunggu dalam kubur dia. Orang kaya dengar pun menyampah, aku kerja macam nak mati nak bagi kat kau. Orang miskin pula dengar orang kaya cakap, wah kau duit banyak tak nak tolong aku. Faham tak maksudnya? Sebagai orang miskin, apa perintah Allah? Berusaha. Apa perintah Allah? Berdoa, menangis. Apa perintah Allah? Jangan minta kat makhluk, jangan harap kat makhluk, minta kat Allah, harap kat Allah. Orang kaya pula, apa perintah Allah? Bila orang lapar, susah, kita tolong. Faham tak maksudnya? Saya pun tak faham sangat dah. Tapi maksudnya, apa yang Allah nak kita lakukan. Apa yang Allah nak kita lakukan. Contoh, dalam komen ni lah. Dalam komen macam ni. Boleh gembirakan orang atau boleh menyakitkan hati orang. Ada orang tengah komen macam ni pun boleh sakitkan hati orang. Sebab tu disebut, ada orang tengah komen je. Bukan nak kena bagi ceramah. Bukan nak kena keluar duit. Tapi dengan komen pun boleh. Contoh nak sakitkan hati orang. Boleh je aku sakitkan hati orang. Tulis sana, tulis sini, kata sana. Ni saja nak bagi orang sakit hati. Contoh begitu. Ada setengah orang macam tu. Jadi orang macam tu obat dia senang je. Kita belok je. Contohnya lah. Supaya kita semua tak berfikiran negatif. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi. Untuk itu kalau Ustaz tak faham, saya lagi tak faham. Eloklah sama-sama lah kita tak faham. Apa zikir untuk orang kesusahan sempit? Nasruddin, untuk orang yang susah sempit, selalu baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Apa doa untuk orang susah, orang miskin susah diuji, bila doa antara doa nak makbul, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kedua, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Lepas tu doa ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang hidup, yang berdiri sendiri, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Zamri, ustaz saya tengah murung ni. Murung ni sakit, kena jumpa doktor juga. Tapi tuan-tuan kalau bersedih lah, kalau bersedih, terubat dia, kita malam-malam ambil, sekarang sekejap lagi tak payah tunggu malam, ambil uduk, sembahyang 2 rakaat, nangis ke Allah, minta ke Allah, nangis pada Allah SWT, doa pada Allah. Siti Arija, ustaz akak dah faham. Alhamdulillah, sama-sama lah kita faham. Cik Puan, Mimi, semua sekali lah, terima kasih semua sekali. Noriha, Masya Allah, cukup lah tu, dah malam dah. Daing, Zarina, Liana alias Nur Hayati, kita jumpa kat Tesco Ampang. Alhamdulillah. Nur Ain, Masya Allah, doa kami guru melaksana. Semoga cikgu semua sihat. Kerja cikgu ni antara kerja yang paling besar. Kerja Kamarul Arifin, saat tidur awal, insyaAllah. Sama-sama kita tidur awal, kita niat bangun tahajud. Niat bangun tahajud ni, kalau tak terbangun dapat pahala penuh. Tapi jangan tidur pukul 5 pagi lah. Niat bangun tahajud. Tak bangun tahajud, dah hadis Nabi, siapa niat sembahyang tahajud tapi dia tak bangun, dapat pahala macam orang sembahyang tahajud. Senang tak? Sampai sekarang boleh kunci jam kan, kunci kat handphone, kunci pukul 4.30, kunci 4.45, kunci pukul 5, kunci 5 suku, kunci 5.30. Akhirnya bangun pukul 8 pagi. Orang keliling semua dah bangun, dia tak bangun-bangun. Tahu sebab apa? Satu, mungkin sebab dia penat. Kedua, sebab sebelum tidur lupa nak doa. Tak ada siapa boleh bangunkan kita tidur. Bukan kunci jam, bukan handphone. Yang pilih kita bangun tahajud ialah Allah. Tu bangun tahajud. Bangun tahajud. Kadang doa bangun tahajud. Pukul 4 pagi bersin. Bukan sebab sejuk. Sebab Allah sayang kat dia, rindu nak bangun tahajud. Sampai sakit hidung, tak boleh bangun tidur dah. Sembahyang tahajud. Ada orang tengah 4 pagi sakit perut. Allah nak bagi sembahyang tahajud. Allah bagi sembahyang tahajud. 4 pagi terbangun. Ada orang tiba-tiba jiran menjerit tengah malam. Jiran bangun. Allah nak kejut tahajud, tapi kita tak perasan. Allah rindu nak dengar kita nangis-nangis pada Dia. Maha suci Allah. Dalam kata lain, kita patut rindu ke Allah. Nangis ke Allah. Rindu nangis. Belajar nangis. Tak boleh nangis, buat-buat nangis. Ni kan sedih kan?
Semua bersedih. Covid ni macam lama pula lagi ni, tak berapa minggu pula, tak berapa bulan, tak tahu pula ni apa nak jadi dengan dunia ni. Kita pun rasa sedih. Gunakan sedih tu nangis ke Allah, nanti tenang. Tenang. Teruskan hidup, terus berjuang. Biar jangan tunggu habis Covid berbahagia. Kumara. Sedap nama Kumara Abang Kumara Kumarisan. Masya Allah. Semoga Abang Kumara sihat. Ipen Black. Doa takatir pun okey. Kalau tak larat sangat bangun tahajud, duduk. Ada satu doa, Nabi bila bangun, riwayat Bukhari, kita bangun je sebut Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebut 3 kali ke 10 kali ke sebut Alhamdulillah, Subhanallah, La ilallah, Allahu Akbar. Dan hadis kata Alhamdulillah, Subhanallah, La ilallah, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Lepas tu sebut Allahumma firli, ya Allah ampun dosaku. Tu malaikat kata, Allah tengok hamba aku, dia bangun, dia tidur, dia terus puji aku. Dan dia minta ampun, aku ampunkan dia. Atas katil pun boleh. Betul bang, atas katil pun boleh. Tapi jangan tak bangun langsung, berdoa. Allah sayang kat kita. Sayang, Allah rindu nak kita nangis kat dia. Nangislah kat Allah. Rindu kat Allah. Sebut nama Allah ni manis. Sebut nama Allah ni bahagia, tenang. Sebut nama Tuhan ni tengah malam. Bahagia, tenang. Sebut. Tengah malam bangun, doakan saudara kita. Doakan manusia lain. Bahagiakan orang lain. Terus buat baik. Terus berjuang. Jangan putus asa. Jangan banyak sangat kita teka-teka. Apa nak jadi. Habislah. Masih sebut tadi. Habislah. Matilah. Kiamatlah. Habislah. Musnahlah dunia ni. Teruskan hidup. Thank Catherine. Sembuh seperti sedia kala. Betul. Kita berusaha jaga apa semua nasihat-nasihat yang patut. Tapi jangan beban. Jangan stres. Jangan sampai stres. Fikir. Sebab kita banyak baca kan. Sama sekarang banyak tengok handphone daripada TV. Tengok handphone, scroll sampai penat, sampai demam. Bukan sebab Covid demam sebab tengok masalah Covid je. Tu kita stres. Tapi stres tu kita urus dengan baik. Dengan makin dekatkan pada Tuhan, makin sayang manusia yang lain, dan sayang anak-anak. Penuhkan masa kat rumah. Jangan tunggu bahagia bila dapat keluar rumah. Kat rumah lah bahagia. Allah nak kita peluk anak. Allah nak kita peluk isteri. Allah nak suruh kita bercinta balik dengan isteri, dengan suami. Allah nak suruh kita berkasih sayang. Allah nak suruh kita membaca buku. Allah nak suruh kita tulis buku kat rumah, kongsi ilmu orang lain. Allah nak kita buat kebaikan. Ada masa tutup telefon. Baru tenang. Betul ni. Ni abang ni cakap. Muazzam. Ada masa tutup telefon. Tutup sekejap. Nanti nak tengok. Tutup. Jauhkan sikit telefon. Beri masa dengan baca buku kan, dengan ceramah-ceramah macam ni, dia jadi tenang rasa. Sebab Allah bagi tenang. Dia Maha Kaya. Itu bagi masa. Terima kasih semua sekali. Dan Allah SWT terima Yumiko, Nur Hayati, Azmi, semua sekali. Kawan-kawan semua Yana, Zainul, Juliah. Terima kasih semua sekali. Aizam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Khairul Saleh, bila datang Pucung Ustaz. Syasha, Su Indra, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.